Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan analisis ChatGPT berkaitan tajuk Keunikan Adat dan Budaya Etnik Minang di Negeri Sembilan, Malaysia. Menerusi tajuk yang akan kami bincangkan, maka terdapat dua komponen yang akan saya huraikan terlebih dahulu, iaitu tema dan juga objektif. Tema yang pertama adalah tema adat berbatih, maka yang kedua adalah tema makanan tradisi etnik Minang. Juga objektif yang akan kami kemukakan adalah dua, iaitu yang pertama menganalisis sejarah, fungsi, kesan dan sistem pengurusan tanah melalui adat berbatih sebagai satu sistem pentadbiran tradisional. Juga mengenali budaya makanan tradisi etnik Minang di Negeri Sembilan. Oleh itu, tanpa membuang masa, rakan saya yang lain akan menerangkan berkaitan persoalan beserta jawapan yang diperoleh serta kesimpulan daripada analisis ini. Baiklah, saya akan menerangkan tentang analisis pertama di bawah tema adat perpatih. Bagi persoalan pertama, bagaimanakah bermulanya sejarah dan asal-usul adat perpatih? Terdapat perbezaan pendapat mengenai bermulanya adat ini yang mencetuskan tanda tanya siapakah pelopor kepada adat ini. Menurut jurnal terkini oleh Nurul Syuhada 2023, beliau menyatakan bahawa adat perpatih diperkenalkan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang bertentangan dengan pandangan yang diutarakan oleh ChatGPT yang menyebut Raja Melawar pada abad ke-18 sebagai perintis adat ini. Walaupun terdapat perbezaan pendapat mengenai tokoh yang membawa adat perpatih ke Negeri Sembilan, tidak dipertikaikan bahawa adat ini merupakan warisan matrilineal yang unik. Pernyataan ini sejajar dengan penemuan dalam jurnal Kajian Adat Perpatih di Negeri Sembilan, tinjauan dari perspektif Islam oleh Hajjah Makiyah Tusarifah 2012. Sistem matrilineal yang ditekankan oleh adat perpatih memberikan penekanan kepada peranan utama wanita dalam masyarakat, menjadikan mereka pemimpin yang mempengaruhi keturunan dan menentukan identiti etnik. Analisis ini menggariskan kepentingan untuk mendalami asal-usul adat perpatih, menjelajahi sumber-sumber sejarah yang tersedia dan merangkumi perspektif dari pelbagai jurnal dan penelitian. Dengan memahami akar budaya matrilineal ini, masyarakat dapat menghargai lebih mendalam peranan wanita dalam membentuk struktur sosial dan identiti etnik di Negeri Sembilan. Seterusnya, kita pergi kepada fungsi adat perpatih dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang pertama sekali daripada ChatGPT, benar bahawa pewarisan harta pusaka merupakan fungsi adat perpatih. Berdasarkan perketikan daripada Rosil Suwandi Muhammad Saleh pada tahun 2021, beliau menyatakan bahawa sehingga kini adat perpatih merupakan salah satu sistem pentadbiran yang penting pada Negeri Sembilan. Seterusnya, kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu pembinaan harmoni kekeluargaan. Menurut ChatGPT juga, perkara ini adalah benar berdasarkan daripada petikan Nur Halim Haji Ibrahim. Terdapat dua dasar utama dalam adat perpatih. Yang pertama adalah kekeluargaan dan yang kedua adalah tanah. Masyarakat adat perpatih adalah satu masyarakat yang sangat kukuh dengan ikatan kerjasama kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kumpulan masyarakat pada orang yang paling besar, iaitu suku, dan diikuti dengan perut, ruang, dan yang paling kecil iaitu rumpun. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan analisis 1 soalan 3. Kesan pengamalan adat perpatih bagi masyarakat di Malaysia. Di dalam ChatGPT mengatakan keseimbangan jantina di antara lelaki dan perempuan dalam sistem matrilineal adat perpatih. Menurut jurnal Asia Alam Sekitar, Sejarah dan Warisan yang diterbitkan oleh Pusat Penyelidikan Seni Kebudayaan dan Peradaban Melayu, Institut Dunia Melayu dan Peradaban, terdapat kesan permasalahan mengenai kefahaman masyarakat tradisional terhadap konsep sistem matrilineal, sehingga sebahagian masyarakat tradisional menganggap masyarakat adat perpatih di Negeri Sembilan patuh dan tunduk kepada perempuan, walhal kekuasaan terdorong melalui struktur suku, warisan pusaka dan perlindungan kesejahteraan perempuan dalam kebudayaan adat perpatih. Seterusnya, saya akan menerangkan analisis untuk soalan keempat di bawah tema pertama, iaitu adakah adat perpatih mempengaruhi sistem pengurusan tanah di Malaysia? Jawapan yang telah diberikan oleh ChatGPT merujuk kepada pengaruh adat perpatih dalam pengurusan tanah masyarakat di Malaysia, khususnya masyarakat di Negeri Sembilan yang mengamalkan adat perpatih. Jawapan tersebut menjelaskan prinsip-prinsip dasar sistem pengurusan tanah mereka, iaitu pemilikan tanah berteraskan matrilineal yang menjadikan kaum wanita memiliki posisi kuat dalam mengambil keputusan berkaitan isu hartanah.
Kami bersetuju dengan jawapan ini yang mana ia selari dengan jurnal yang telah kami temui, iaitu jurnal Amirah Azaldin yang bertajuk Sistem Pengurusan Tanah Adat dalam Adat Pepatih. Dalam jurnal ini telah dibahaskan peraturan-peraturan pengurusan tanah dalam konteks adat pepatih, seperti pewarisan tanah melalui adat pepatih hanya boleh dilakukan dalam kelompok ataupun keluarga yang sama. Pengurusan tanah juga terikat dengan peraturan-peraturan adat yang mengatur kepemilikan tanah secara turun-temurun perlulah mengikut sistem matrilineal. Kalau kita buat perbandingan, jawapan ChatGPT lebih menekankan pentingnya aspek kekeluargaan dan warisan dalam pengelolaan tanah, sementara penulisan jurnal tersebut lebih memperincikan isi kandungan peraturan adat tersebut, termasuk peraturan dan larangan dalam pindah milik tanah mengikut adat pepatih. Secara keseluruhan, kedua-duanya menggambarkan bagaimana adat pepatih mencipta keseimbangan hak dan tanggungjawab serta peraturan yang mengatur pengelolaan tanah dalam masyarakat Negeri Sembilan. Analisis 2, soalan 1. Menurut jawapan ChatGPT berdasarkan soalan yang pertama adalah beberapa hidangan khas yang dimasak selama perayaan di masyarakat Minang. Antaranya adalah lemang, rendang, ikan batin, sambal balado dan lain-lain. Jadi, menurut jawapan daripada sumber kami pula iaitu Utusan TV, antara contoh hidangan khusus yang dimasak oleh masyarakat etnik Minang ialah kuih sopang, yang mana ianya dimasak ketika bulan puasa sempena mengambil keberkatan ketibaan bulan Ramadan itu sendiri. Jadi, apa yang dapat kami dapati, jawapan daripada ChatGPT ini terlalu terhad dan tidak menyeluruh apabila tidak dinyatakan kuih sopang, sedangkan kuih sopang ini menjadi satu tradisi ataupun adat bagi masyarakat etnik Minang itu sendiri apabila tibanya musim Ramadan. Analisis 2, soalan 2. ChatGPT menyatakan bahawa rendang mengalami variasi, yakni perubahan dalam bahan-bahan serta cara memasak bergantung kepada adat istiadat dan cara memasak di Negeri Sembilan itu sendiri. Antara faktornya adalah bahan lokal dan cita rasa masyarakat serta dari generasi ke generasi di Negeri Sembilan di tempat yang lain. Setelah menjalankan analisis terhadap soalan yang telah dikemukakan, iaitu adakah rendang di Negeri Sembilan berbeza dengan rendang yang dimasak di negeri lain? Sumber tambahan dari bab dalam buku Pelestarian Warisan Makanan Tradisional Melayu Siri 1 Rendang Cili Padi menunjukkan perbezaan khusus dalam rendang Negeri Sembilan, di mana rendang menggunakan cili padi tanpa menggunakan cili kering. Meskipun ChatGPT memberikan pandangan umum tentang perbezaan rendang, sumber tambahan menekankan perbezaan spesifik penggunaan cili dalam masakan rendang. Hal ini kerana rendang di Negeri Sembilan adalah menggunakan cili padi sahaja dan tidak menggunakan cili kering berbanding dengan masakan rendang di negeri lain. Analisis 2, soalan 3. Menurut jawapan daripada ChatGPT, masakan etnik Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dan sangat popular di Negeri Sembilan. Beberapa bahan asas yang sering digunakan dalam masakan Minangkabau dan Negeri Sembilan termasuk cili, cili merah, cili hijau, kelapa dan sebagainya. Setiap hidangan Minangkabau mungkin memiliki kombinasi bahan yang berbeza. Tetapi bahan-bahan di atas umumnya sering ditemui dalam masakan etnik Minangkabau di Negeri Sembilan. Seterusnya, mengikut jurnal dalam buku Pelestarian Warisan Makanan Tradisional Melayu, masyarakat di Negeri Sembilan banyak menggunakan santan dan cili sebagai bahan terpenting dalam penyediaan masakan mereka. Santan merupakan bahan asas dalam masakan orang Melayu. Ia digunakan dalam segala jenis gulai atau masak lemak. Salah satu masakan yang banyak menggunakan santan adalah masak lemak cili padi yang terkenal di Negeri Sembilan. Di samping itu, kuih sopang juga adalah salah satu hidangan atau kuih tradisional Negeri Sembilan, dan bahan asas yang digunakan untuk membuat kuih itu adalah santan pekat. Seterusnya, berdasarkan jawapan yang kami perolehi melalui ChatGPT,
kami dapat membuat analisis bahawa apa yang dinyatakan adalah benar, iaitu santan adalah salah satu bahan utama yang digunakan oleh masyarakat Minang di Negeri Sembilan. Melalui sumber yang diperoleh dari buku Pelestarian Warisan Makanan Tradisional Melayu Siri 1, terdapat catatan yang menunjukkan bahawa santan adalah bahan yang terpenting dalam penyediaan masakan Minang. Ianya termasuklah dalam penyediaan makanan maupun kuih tradisi. Apa yang dapat disimpulkan, kajian ini menunjukkan bahawa tidak semua maklumat yang diperoleh daripada ChatGPT dipersetujui dan sepadan dengan realiti adat Minang itu sendiri. Kebanyakan maklumat yang diperoleh tidak diterangkan secara lanjut dan ada juga yang tidak memberikan maklumat yang tepat. Namun begitu, terdapat juga jawapan yang tepat dan sesuai dengan hakikat sebenar keunikan adat Minangkabau. Selain itu juga, kajian ini berkesan menggambarkan ciri-ciri yang unik dan keaslian bagaimana budaya Minangkabau berkembang dalam negara kita. Adat istiadat mereka dapat disesuaikan dengan persekitaran khusus tempat tinggal mereka, dan masyarakat Minangkabau menunjukkan keterbukaan yang luar biasa untuk menyesuaikan tradisi mereka. Dan apabila mereka melangkah ke Negeri Sembilan, mereka bekerjasama harmonis dengan penduduk tempatan dan berjaya menubuhkan penempatan yang terus berkekalan hingga hari ini. Kehadiran Minangkabau di negara kita, di Negeri Sembilan, telah melahirkan adat pepatih yang unik dan memikat. Gabungan budaya ini tidak ada tandingannya dan tidak ditemui di tempat lain. Seterusnya, identiti yang unik dan watak masyarakat Minangkabau bersinar melalui resepi dan persiapan masakan mereka, menunjukkan kepelbagaian dan keunikan yang tertanam dalam tradisi mereka. Seperti yang dibuktikan oleh contoh tertentu, adalah jelas bahawa adat ini masih diamalkan secara aktif. Pemeliharaan warisan budaya ini adalah penting untuk memastikan kelangsungan di tengah-tengah kemajuan yang pesat. Dalam usaha mencapai kemajuan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang, kita sepatutnya tidak dibiarkan sudah begitu sahaja. Sebaliknya, ia seharusnya diwarisi kepada generasi baru untuk membina hubungan dengan kaya tradisi budaya Minangkabau.